sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hari ini kita akan membicarakan tadabbur, yakni pada surah Al-Zalzalah, yang bermaksud goncangan ataupun boleh juga disebut dengan nama goncangan yang dahsyat. Goncangan ataupun goncangan yang dahsyat. Surah ini antara surah juga yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian para ulama khilaf tentang turunnya surah ini sama ada di Mekah ataupun Madinah. Majoriti para ulama menyatakan surah ini surah yang turun di Mekah dan merupakan surah Makkiyah. Sebahagiannya yang lain menyatakan pendapatnya surah Madaniyah. Apa kita tengok satu persatu apakah yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Mengenai pengenalan surah, para ulama berselisih pendapat tentang status surah Al-Zalzalah ini. Apakah tergolong di dalam surah Makkiyah ataupun Madaniyah? Sebahagian ulama menyatakan bahawa surah Al-Zalzalah yang bermaksud goncangan ini adalah surah Makkiyah berdasarkan topik perbahasan surah ini. Apa yang surah ini kandungkan tentang suasana hari kiamat. Suasana hari kiamat. Sebab yakni kerana surah ini berisi tentang keadaan hari kiamat. Nak tahu gambaran tentang hari kiamat, maka surah inilah menceritakan sebahagian gambaran itu. Sedangkan telah dimaklum bahawasanya surah-surah yang berbicara tentang hari kiamat pada umumnya merupakan surah Makkiyah. Maka sebab itu sebahagian besar para ulama juga menyatakan bahawasanya surah ini merupakan surah Makkiyah. Perihal surah Al-Zalzalah, ini yang kita nak sebut di sini. Para ulama cuba menjelaskan di antara hubungan surah Al-Zalzalah dengan surah Al-Bayyinah. Kalau minggu lepas kita telah menghabiskan surah Al-Bayyinah, minggu ini kita menghabiskan surah Al-Zalzalah. Apa kaitan? Kalau kita lihat surah Al-Bayyinah ini menceritakan tentang makhluk yang paling baik dan makhluk yang paling buruk, yakni berkaitan manusia yang paling baik, manusia yang tidak baik ataupun manusia yang buruk perangainya, yakni kaum kafir yang terdiri daripada musyrik dan juga ahli kitab yang tidak beriman kepada Allah. Bagaimana orang yang baik, yakni akan mendapat syurga. Itu surah Al-Bayyinah. Manakala surah Al-Zalzalah pula menjelaskan tentang keadaan hukuman pada ketika itu, suasana yang akan mereka dapati pada hari kebangkitan nanti. Terkait pada surah Al-Zalzalah terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi ni pada solat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Zalzalah ini dikatakan sebanyak 2 kali. Ulang 2 kali ulang. Di antaranya riwayat daripada seorang lelaki daripada Junainah. Dia berkata annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subhi idza zulzilatil ardu zilzalaha fi rak'atain kiltayhima. Bahawasanya dia telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam solat subuh ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha, pada kedua-dua rakaatnya, pada kedua-dua rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Cuma para ulama berselisih pandangan kenapa Nabi baca dua-dua rakaat surah ini. Sebahagian menyatakan mungkin Nabi terlupa. Sebahagian menyatakan Nabi sengaja baca untuk menekankan bahawasanya surah ini merupakan akan ada hari kebangkitan,
Para ulama berselisih. Sebab itu sampai-sampai perawi yang membawakan riwayat ini menyatakan, aku tak tahu adakah Nabi lupa ke ataupun beliau mengulang bacaan dengan sengaja. Tak tahu. Di antara hadis yang lain, hadis tentang Abu Bakar, dia menangis apabila dibacakan surah ini. Dalam riwayat At-Tabarani, tanazzalat ila idza zulzilatil ardu zilzalaha wa Abu Bakr radhiyallahu anhu qa'id fabaki Abu Bakr radhiyallahu anhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yubkika ya Abi Bakr, kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Qal abtakaini hadhihi surah, aku menangis disebabkan ini surah tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law annakum la takhti'un, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kamu semua tidak pernah berbuat kesalahan dan dosa hingga Allah tidak perlu memberikan keampunan bagi kamu, tentulah dia akan menciptakan umat yang berbuat kesalahan dan melakukan perbuatan dosa, lalu dia memberikan keampunan kepada mereka. Hadis ini bermaksud yang pertama sekali, Abu Bakar ni dia apabila mendengar surah ini, dia menangis kerana dia mengenang dosanya yang banyak. Walaupun Abu Bakar ini dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana sifat tawadhu Abu Bakar ini, maka dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ini ciptakan umat ni dalam keadaan kita ni pendosa, tetapi apabila kita mohon keampunan kepada Allah, maka Allah ampun kita. Sebab itu pada ayat yang pertama Allah kata, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Goncangan yang sangat dahsyat ni bukan seperti goncangan biasa, bukan seperti gempa bumi ataupun tanah runtuh. Sebahagian para ulama menyatakan goncangan itu sehingga gugur anak dalam kandungan, ataupun sehingga ibu-ibu itu lari, tak ingat anaknya dah. Seorang ibu ni dia anak jauh macam mana pun dia akan ingat, tapi dia tak ingat dah goncangan itu. Sehingga orang yang tak mabuk boleh rasa mabuk. Hebatnya goncangan itu. Sebab itu zulzilat bermakna hurrikat bi'unfih, iaitu digoncangkan dengan keras. Dan kegoncangan atau gempa yang terjadi pada hari kiamat kelak tidak sama dengan gempa yang ada pada hari ini. Tak sama. Ini sebahagian gambaran suasana kecil. Itu pun kita sudah panik, ataupun kita sudah gelabah, ataupun kita takut. Tetapi goncangan ini lebih dahsyat. Allah mengingatkan akan dahsyatnya gempa bumi pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surah Al-Hajj ayat 1 hingga 2. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat itu syai'un azim, sesuatu yang sangat besar. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'ah, pada hari itu kamu melihat goncangan itu, amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, semua perempuan yang menyusukan anaknya akan lalai, yakni tak ingat dah anaknya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Wa taran nasa sukara, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk.
walakinna azaballahi syadid. Tetapi azab Allah itu sangat keras. Ini antara gambaran bila digoncangkan. Bila digoncangkan pada ketika itu, yang pertama sekali kita tak ingat dah apa-apa. Harta pun kita tak ingat dah. Kita tidak akan ingat harta. Anak pun kita tak fikir dah. Lantak kamulah. Wanita-wanita yang hamil keguguran anaknya. Dan manusia dalam keadaan pening, confused, mabuk, padahal mereka tidak mabuk pada ketika itu. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila Allah menggoncangkan bumi sahaja, bumi telah mengeluarkan beban-beban yang berat, yakni bumi memuntahkan isinya. Apabila dicermati lebih lanjut di dalam buku-buku tafsir, antaranya tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Kathir, tafsir As-Sa'di, dan juga tafsir-tafsir yang lainnya, maka perkataan para salaf untuk ayat ini kembali kepada dua penafsiran. Bila dia kata wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi ini memuntahkan isinya, ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, bumi mengeluarkan isi perutnya, yakni bumi merungkaikan kembali mayat-mayat yang dikuburkan sejak zaman Nabi Adam sehingga sampai ke manusia terakhir yang mati di muka bumi ini. Bumi akan keluarkan balik, rungkaikan balik, habis semua hancur. Ini disebut di dalam tafsir Al-Imam At-Tabari. Yang kedua, bumi mengeluarkan isi perutnya berupa benda-benda yang berharga, seperti emas, seperti berlian, batu-batu yang mahal, semua keluar. Dan benda-benda itu yang biasanya direbutkan oleh manusia. Ini disebut oleh Zadul Masir dan juga tafsir Al-Imam Al-Qurtubi. Tetapi pada ketika itu manusia tidak akan merebut dah. Manusia pening dan meninggalkan semua, termasuklah harta-harta yang tiba-tiba timbul daripada dasar bumi. Oleh sebab itu, manusia tidak lagi memandang kepada harta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, "Yauma la yanfa'u malu wala banun." yakni pada hari ketika harta-harta dan anak-anak tidak lagi berguna. Tak ada dah, tak fikir dah anak-anak, harta, kereta, motor, duit berlambak-lambak, 2 juta, 5 bilion, tidak ada dah. Kerana manusia memikirkan pada hari itu apakah hukuman yang akan aku perolehi. Ini hari kiamat. Ini hari kiamat. Untuk kita melalui fasa-fasa itu, kita memerlukan satu tempoh yang panjang. Sekiranya tempoh yang panjang itu kita gagal melaluinya, fasa yang pertama untuk kita melalui adalah alam kematian. Bila masuk mati saja, ditakdirkan kita meninggal dunia, alam pertama yang akan kita tempuh adalah kematian. Umpamanya kita masuk sekolah, kalau kita tak mampu nak masuk sekolah, dekat sekolah pun tak mampu nak masuk sekolah asrama, macam mana nak dapat jadi menteri? Begitulah kisahnya. Walaupun ada sebahagian syafaat nanti diberikan, tetapi daripada realiti asasnya begitu. Andai katalah kalau kita nak jadi Perdana Menteri ataupun nak jadi orang yang hebat, ada harta, tapi kita nak masuk sekolah tak boleh, jadi susahlah. Sebab itu alam pertama yang kita perlu lepas adalah alam kubur. Di dalam alam kubur itulah sama ada kita selesa ataupun tidak, bergantung kepada amalan di dunia. Bergantung kepada amalan di dunia. Kerana alam kubur ni adalah satu alam yang mana yang akan menemani kita adalah amalan-amalan kita di dunia. Al-Quran, salat, puasa, zakat, sedekah. Ini semua yang akan teman kita. Kita tidak ada handphone untuk memanggil anak kita, "Hello anak, macam mana keadaan ini, lampu nak beli apa, nak baca apa?" Tak ada. Yang akan menemani kita adalah amalan kita.
Sebab itu janganlah sedih ataupun janganlah berkira kalau hendak menuntut ilmu. Okey. Seterusnya. Wa qala al-insanu ma laha. Bumi ni hancur. Dan manusia bertanya, apa terjadi kat bumi ni? Bila bumi ni bergoncang, semua isi-isi keluar. Tak kisahlah pandangan yang pertama kata mayat keluar, pandangan yang kedua kata permata dan juga harta-harta keluar. Kemudian manusia tanya, wa qala al-insanu ma laha. Dan manusia bertanya, apa jadi ni? Manusia, sebahagian ulama memberi tafsiran bahawasanya di hari kiamat nanti manusia akan bertanya-tanya dan terkejut. Manusia terkejut. Yang tadinya bumi ini tenang dan kukuh, lalu tiba-tiba bergoncang dengan goncangan yang dahsyat sampai terungkai semuanya. Apa terjadi ni? Sehingga orang-orang pun berkata, apa yang telah terjadi? Sehingga lafaz al-insan, lafaz insan itu manusia itu termasuklah orang yang beriman dan orang yang kafir. Orang yang beriman terkejut dalam kondisi bumi meskipun dia beriman dengan hari kebangkitan. Maknanya dia percaya adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Tetapi dia masih terkejut. Kerana apa? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal khabaru kal muayanah. Tidaklah sama di antara yang mendengar khabar dengan melihatnya langsung. Tak sama. Sekarang kita dengar macam mana goncangan ni, macam mana nak elak, tetapi pada hari kejadian nanti kita tak fikir dah. Dan mungkin kita pun tak ingat ayat ni. Sebab itu mudah-mudahan kita tidak dipertemukan dan mudah-mudahan kita tak bertemu dengan hari kiamat. Kerana hari kiamat ni dahsyat. Okey. Kemudian sebahagian para ulama yang lain berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan al-insan ini adalah khusus bagi orang kafir yang telah meninggal dan dibangunkan semula pada hari kiamat. Kerana mereka ni tak beriman dengan hari kebangkitan. Allah kata, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Orang-orang kafir bercilakalah kami. Siapalah yang bangunkan kami daripada tempat tidur kami, yakni daripada kubur. Kan kami telah mati. Kenapa yang bangunkan kami? Siapa yang bangunkan kami ni? Adapun orang-orang yang beriman, mereka telah bersiap akan hal itu. Sebab itu Allah kata, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah kata-kata para rasul. Ini yang disebut di dalam surah Yasin. Sebab tu Yasin ni kita baca hari Jumaat, selain juga Kahfi. Kerana Yasin ni selain kita bacakan untuk orang yang telah mati dan orang yang hampir mati, Yasin ini juga mengingatkan kita tentang adanya hari kebangkitan. Selain daripada suratul Kahfi yang menceritakan tentang hari-hari keluarnya Ya'juj dan Ma'juj serta menceritakan tentang Dzulqarnain. Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bila manusia ini bertanya apa yang mereka ni, apa terjadi kat bumi ni, bila bumi ni bergoncang, apa yang terjadi kat bumi, pada hari itu bumi menyampaikan berita. Ayat ini ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, bumi menyampaikan berita bahawa Allah telah memerintahkannya untuk menggoncang dan mengeluarkan isi perutnya. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, bumi pada hari kiamat akan menjadi saksi seluruh kebaikan ataupun keburukan yang pernah dilakukan di atasnya. Contohnya, dia akan menyampaikan bahawa si fulan pernah berzina di atasnya, si fulan pernah mencuri di atasnya, si fulan pernah berbuat durhaka kepada orang tua di atasnya, atau dia akan menyampaikan bahawa si fulan ini telah salat ke, apa-apa saja kebaikan dan keburukan orang yang berada di bumi, bumi akan sampaikan. Bukan setakat bumi sahaja,
iaitu kulit-kulit kita akan menjadi saksi juga. Allah juga berfirman tentang tangan dan kaki yang akan menjadi saksi perbuatan kita ini. Kalau kita duk curi ke, kita duk pukul orang ke, sebab itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Ini juga disebut di dalam surah Yasin. Maka dalam hal ini, tangan kita dan kaki kita akan menjadi saksi. Kemana langkah kita? Kemana langkah kita? Bagaimana duit yang kita belanjakan itu? Ini bab yang disebut bumi akan memberitahu berberitanya. Sebab itu tidak mungkin seseorang boleh menghindar agar boleh melakukan kemaksiatan dan tidak ada yang mengetahuinya. Mustahil Allah tak tahu. Allah mesti tahu. Kerana tangan dan kaki akan menjadi saksi. Bahkan kulit pun akan Allah jadikan saksi. Kulit kita ni, kulit. Bukan tangan dan kaki, kulit. Maksudnya seluruh anggota badan ni ada kulit. Ada tak manusia yang tak ada kulit? Semua ada kulit. Kulit ni akan menjadi saksi. Wah, memang tak boleh nak lari lah. Ustaz, saya tak ada tangan, tangan tak ada, kaki tak ada, kulit ada tak? Kulit pun kena. Dalam surah Fussilat Allah kata وَقَالُوا لِجُنُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami ni? Tak payahlah, diam-diamlah. Kulit itu kata, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan sesuatu yang dapat berbicara. Allah nak jadikan gigi boleh bercakap pun tidak ada masalah. Tetapi cukup kulit sudah memadai untuk kita tidak boleh terlepas daripada hukuman Allah yang sangat adil. Kalau mahkamah ni mungkin boleh cakap bohong lagi, tetapi mahkamah Allah ini adil. Bumi ni boleh berkata-kata bi anna rabbaka awhalaha, kerana sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Bumi ni pada hari kiamat diizinkan untuk Allah berbicara, menyampaikan segala apa yang disaksikan dan apa yang telah manusia kerjakan di atasnya. Bumi akan berbicara. Kemudian pada hari itu, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nanti pada hari itu kita semua ni yang telah mati ni, termasuklah saya mati, semua mati, Puan Zuratul mati, Syamsinur mati, semua mati. Tidak ada yang kekal. Bila kita mati nanti pada hari itu, manusia keluar daripada kubur. Kita semua keluar dalam keadaan berkelompok-kelompok, untuk diperlihatkan kepada kita semua atas apa yang kita dah lakukan kat dunia ni. Kalau kita kelompok baik, kita akan pergi tempat baik. Grup kita buruk, kita pergi tempat buruk. Kita sedang-sedang, pergi sedang-sedang. Tu. Inilah bentuk keadilan Allah. Allah akan membangkitkan semua manusia di hari kiamat dalam keadaan yang berbeza-beza, sesuai dengan amalannya selama di dunia pun berbeza-beza. Sebab itu kalau kita sedekah pun RM5, RM10, maka kelompoklah RM5, RM10. Kalau sedekah kita RM50, RM100, kelompok RM50, RM100. Kalau solat kita pun cukup-cukup saja, tak buat sunat, maka adalah grup solat, kelompok yang buat solat saja. Ada yang kalau ada solat sunat, tambah solat, adalah kelompok dia. Masing-masing ada kelompok masing-masing. Sebab itu kata Allah dalam surah Al-Lail, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu itu memang beraneka ragam. Allah kata akan ada macam-macam orang-orang punya usaha ni.
bergantung kepada amalan dia. Sebab itu kita ni kalau boleh carilah amalan ni. Di usia kita ni hampir kepada separuh masa yang kedua. Hampir kepada separuh masa yang kedua. Kita sudah ada segala-galanya. Sebab itu saya cakap, tidak perlu untuk kita berebut lagi untuk harta, tetapi berebutlah untuk mencari amalan akhirat. Kerana dunia ini akan kita tinggal. Dunia ini bukanlah segala-galanya. Cukuplah sekadar kita menjadi pengembara di dunia ini. Jangan kita bawa lebih daripada apa yang telah diberikan, sehingga kita kurang bekalan untuk kita menuju ke kampung yang abadi. Kita nak balik kampung ni, rindu kat kampung kita yang kekal. Bukan kampung kita tu dekat sana tu, bukan kampung yang ada durian tu, bukan. Ini kampung yang kekal, yakni syurga. Kita takut kita tak dapat balik syurga kerana atuk kita Nabi Adam daripada syurga, dan Nabi-Nabi semua daripada syurga. Maka aku tak sampai kampung. Ini raya nak dekat ni, tapi kalau kita tak balik kampung, mengamuk kita lah, sedih lah, pasang lagu raya sedih lah, boykot lah, ada yang marah majikan lah, ada yang marah suami lah, tak dapat balik raya. Tetapi kita tak fikir kalau kita tak dapat balik kampung yang kekal, yakni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, maka pasti dia akan melihat balasannya. Allah kata ni, kalau kamu buat baik sikit pun Allah akan tunjuk, Allah akan balas. Di dalam ayat ini lafaz khairan, kebaikan, datang dalam bentuk nakirah, isim nakirah. Di awal ayat terdapat isim isyarat, man, barang siapa. Berdasarkan kaedah usul fiqh, jika sesuatu kata dalam bentuk nakirah disebut dalam bentuk syarat, maka akan memberi faedah keumuman, umum. Apa-apa saja kebaikan, umum. Dan kaedah itu berlaku pada ayat yang ketujuh ini, sehingga kebaikan yang dimaksudkan adalah umum, meliputi semacam apa pun kebaikan. Tak kisah apa-apa saja kebaikan yang kita buat, hatta bagi kucing makan sekalipun, ataupun membuang sampah yang berupa daun-daun kering, pun Allah akan balas, walaupun ianya seberat zarrah. Tahu zarrah? Di sini para ulama bincangkan zarrah. Apa benda zarrah ni? Zarrah ni dalam bahasa Arab ada 3 tafsiran. Tafsiran pertama, semut kecil, yakni semut yang baru lahir. Itu zarrah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamah amthalu dharrin fi suwaril rijal. Orang-orang yang sombong akan dihimpunkan pada hari kiamat seperti dalam bentuk semut-semut kecil, tapi rupa-rupa manusia. Orang sombong ni, dia rasa diri dia besar, Allah bagi dia semut kecil. Bukan semut, anak semut, tapi kepala-kepala kita. Gitu. Dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Ini makna zarrah, maksudnya semut kecil. Bayangkan anak semut yang kecil itu. Itu zarrah. Pandangan yang kedua, apabila seseorang meletakkan debu di tangannya. Kita pegang debu, kemudian dia melepaskan debu tu, tapi nampak tak sisa-sisa tu? Ada sisa-sisa nampak tu. Sisa-sisa tu disebut zarrah. Yang halus tu zarrah. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, partikel-partikel kecil yang tersebut di sela-sela cahaya matahari. Kalau kita balik kampung, kat rumah tak ada lah kot, tapi kat rumah pun rasanya ada. Kita kadang-kadang kibas bantal ke, tapi nampak habuk-habuk kecil. Tapi kat matahari kalau akan nampak habuk-habuk kecil halus tu kan. Di situ tak dapat dilihat mata kasar, tapi kalau ada matahari, cahaya matahari, dia akan nampak. Itu juga disebut zarrah. Ini disebut dalam Fathul Bari. Al-Qurtubi berkata, wahia fi jumlati ibarah an aqallil asya' wa asghariha.
secara umumnya maksud zarrah ini ibarat dari sesuatu yang tersedikit dan juga kecil. Ini kata Al-Imam Al-Qurtubi. Maknanya kecil sangatlah. Kalau kebaikan sekecil itu pun Allah balas, maka apatah lagi kebaikan yang besar. Tapi Allah tak balas saja kebaikan yang kecil, jahat yang kecil pun Allah balas juga. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, sebesar habuk ke kepala semut ke, nescaya pun kena juga. Dua ayat ini adalah ayat komprehensif yang mencakupi segala sesuatu. Barang siapa yang menjadikan ayat ini sebagai pegangan, maka dia akan berusaha selalu berbuat baik, bertakwa kepada Allah, dan dia akan bersemangat dalam melakukan ibadah serta menjauhkan perkara-perkara yang boleh membuatkan dosa. Ayat ini menjadi dalil bahawasanya keburukan sekecil apa pun tidak boleh diremehkan. Jangan kata alah ni dosa kecil je, nanti kita buat baik. Memang ada hadis tentang barang siapa yang berbuat kebaikan maka akan menutupi dosa-dosa kecil. Tetapi jangan kita remehkan dosa-dosa itu, sebagaimana diremehkan oleh sebahagian orang. Kerana dosa yang diazab oleh Allah itu bukan hanya dosa-dosa besar, tetapi seluruh dosa-dosa walaupun sekecil apapun, sekiranya kita tidak bertaubat ataupun tidak menutupinya dengan amalan-amalan saleh, maka akan dipertanggungjawabkan, walaupun sekadar lirikan mata. Ni biasa orang lelaki lah, tengok perempuan dahi licin sikit, tengok perempuan pakai seksi sikit, dia pun cantiknya. Kemudian dia pun tak berzikir, tak istighfar, tak baca Quran, tak salat sunat, tak berzikir, tak bersedekah, maka dosa-dosa tu akan terus berjalan. Dia tengok lagi besok, cantiknya. Ini lirikan saja, bukan apa-apa pun, lirik saja. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya'malu, dalam surah Al-Ghafir, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dada. Walaupun kita ni nak kutuk dia, tapi diam-diam dululah. Tapi Allah mengetahuinya. Jangankan lirikan mata, bahkan isi hati pun diketahui oleh Allah. Tidak ada yang terselamat. Jangan main-main. Sebab itu kalau kita pegang kedua ayat ini, memang kita ni nak cakap mengumpat pun tak boleh. Kita akan jadi orang yang tawaduk, diam. Sebab itu ahlul Quran, orang-orang yang Quran ni, bila betul-betul dia baca Quran, dia penat nak cakap dah. Dia akan diam dan menggunakan mulut dia ni hanya untuk baca Quran dan bercakap benda-benda baik sahaja. Oleh kerana itu Nabi SAW bersabda, ayyukum wa iyyakum wa muhaqqaratin dhunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknah. Hati-hatilah kamu semua dengan dosa-dosa yang dianggap ringan, kerana sesungguhnya dosa-dosa tersebut berkumpul pada diri seseorang sampai boleh membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Allah berfirman lagi, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdaran wa ma 'amilat min su'. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan terhadap kepadanya, begitu juga balasan kejahatan yang dia telah kerjakan. Surah Ali Imran ayat 30. Mudah-mudahan ayat ini habis dah. Ada sesuatu yang bermanfaat pada hari ini yang kita dapat ambil, yang mana secara umumnya kita percaya adanya hari kebangkitan. Itu yang pertama, mesti percaya. Yang kedua, kita mesti percaya akan adanya hari pembalasan dan kita mesti berbuat amal sebaik-baiknya.
walaupun hari ini hanya mendengar saja, tak buat catatan apa-apa pun, contoh maka akan dicatat juga kebaikan. Walaupun sedang memandu kereta, dengar kuliah, maka akan dicatat juga. Walaupun tengok pokok, ini minyak lah, tengok pokok, subhanallah cantiknya, begitu saja akan dicatat. Buang sampah, tengah pergi rekreasi, pergi bercuti, ada sampah, ambil masuk dalam tong sampah, itu pun akan dikira. Tetapi kalau buat jahat, lirikkan mata, buat jahat. Tapi kalau kita nak mengumpat orang, tak cakap tapi dalam hati teruknya pondan ni, contoh, entah ni tak sembayang ni, tapi kita tak cakap depan dia, kita cakap dalam hati pun, sekiranya kita tidak istighfar, maka juga akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab syurga dan neraka untuk menghukum seseorang bukan kita. Kita mungkin boleh menyatakan ianya salah, tetapi untuk menentukan seseorang itu syurga atau neraka bukan kerja kita. Contoh, saya kata Datin Zaharah ni tak pakai tudung, contoh saja, ini mesti neraka ni, confirm ni. Itu bukan kerja kita. Kita mungkin boleh bagi tahu ini adalah kesalahan yang mana wanita mesti memakai tudung, kerana ada hadis yang Nabi menganjurkan dan Nabi kata ini adalah satu perbuatan dosa. Itu saja kita boleh cakap. Tapi kalau kita nak hukum dia, ini mesti ahli neraka, ini mesti ahli syurga, tidak ada jaminan, melainkan nanti pada hari kebangkitan. Hatta saya sendiri tidak ada jaminan untuk saya ni sebagai ahli syurga. Sebab itu kita semua kena mendoakan. Saya mendoakan ibu-ibu semua, dan ibu-ibu mendoakan saya. Kerana di antara kita ni ada yang saleh dan ada yang Allah angkat doanya. Walaupun dia ni kadang-kadang membaca Quran pun merangkak-rangkak, wa tata'ta', tetapi dia azam, orang saleh, memang malam-malam bangun tahajud, tidak ada sebarang paksaan padanya. Walaupun dia bukan ustazah, tetapi kita minta doa kepada dia, doa dia mustajab, diangkat. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan dapat sesuatu yang baik pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.